Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini insya-Allah dengan keberkatan Fatah At-Tamimi, dengan keberkatan Imamul Mahdi Muhammad bin Abdullah, dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam ini kita dapat maklumat, dapat perkongsian ilmu yang benar-benar memberi faedah kepada kita, yang menjadi sebab insya-Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, kasih sayang Allah untuk mengubah perilaku, cara kita, tabiat kita, watak kita, sikap kita ke arah yang lebih baik, ke arah mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Abuya Syekh Asy'ari Muhammad belum lagi meninggal dunia, belum lagi mati, tetapi beliau diraibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dizahirkan semula sebagai penyelamat umat Islam, penyelamat dunia ini bersama dengan Khalifatul Ard, khalifah di atas muka bumi ini, iaitu Imamul Mahdi. Jamaah Abuya belum lagi mati. Jamaah Abuya terus hidup, terus bergelanggang, terus memperjuangkan Islam sebagai satu cara hidup sehingga ke peringkat dunia. Perjuangannya tidak boleh dimatikan kerana diisyaratkan dalam hadis, iaitu senantiasalah ada taifah yang menzahirkan kebenaran, maka ia tidak dapat dimudaratkan oleh orang yang ingin memudaratkannya, sehinggalah datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai-bagai cara musuh berusaha bertindak untuk menghalang perjuangan Abuya, tetapi sebenarnya perjuangan Abuya terus hidup. Kerana apa? Ia adalah sebuah perjuangan kebenaran di akhir zaman, zaman kita, dan kini mereka sedang berjuang. Abuya Asy'ari Muhammad adalah seorang pemimpin, pejuang yang sangat gigih dan kuat cita-citanya untuk mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau begitu serius melahirkan role model Islam sebagai satu-satunya cara hidup yang selamat dan menyelamatkan. Adakah dalam negara kita Malaysia ini satu jamaah lain, satu parti lain, satu pertubuhan lain atau NGO atau jamaah lain yang boleh menandingi jamaah Abuya? Saya rasa tidak ada. Semua kita melihat, mata kepala kita melihat sendiri, oh, jamaah Abuya begitu hebat, terserlah di mata dunia. Tetapi malangnya, masih ramai lagi yang beranggapan bahawa jamaah Abuya itu sesat. Subhanallah. Dahsyatnya dunia ini, dahsyatnya manusia di akhir zaman ini, tidak dapat membezakan di antara kaca dengan permata. Yang benar dianggap sesat, yang tak benar dianggap tak sesat. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Abuya menjadi pemimpin sebuah jamaah Islam yang begitu besar pengaruhnya di dalam dan di luar negara. Kehadiran Abuya dan jamaahnya sedang mendapat perhatian istimewa sebenarnya di ketika ini dari dalam dan luar negara oleh rakyat dan penguasa-penguasa negara. Ini tidak dapat dinafikan. Walhal pada hari ini kebanyakan pemimpin-pemimpin Islam lain telah dilupakan
dan tidak diambil pusing oleh orang. Oleh kerana perjuangan Abuya ini belum mati lagi, bahkan Abuya itu sendiri diraibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka terpulanglah kepada orang-orang yang mahu menafikannya, yang mahu mengatakan bahawa beliau telah meninggal dunia, telah mati, bahkan berani bersumpah beliau ini telah benar-benar mati menurut keyakinan mereka. Tetapi tunggulah saatnya nanti, insya-Allah. Dan saya di sini ingin mengulanginya secara matan, tanpa membaca dalil-dalil yang panjang lebar. Tetapi saya baca matan dan carilah dalil-dalilnya sendiri daripada kitab-kitab hadis. Bongkarlah, selongkarlah untuk mendapatkan kebenaran itu. Abuya Asy'ari Muhammad sebenarnya menepati ciri-ciri mujaddid. Dia benar-benar seorang mujaddid sebenarnya. Mujaddid kurun yang ke-14. Di antara ciri-cirinya ialah, yang pertama, dia berjuang di awal kurun 1401 Hijrah. 1401 Hijrah dah bergelanggang, dah berperanan. Sekarang 1443 Hijrah. Kenaikan kepimpinan Abuya itu secara nature, bukan dilantik oleh orang ramai. Tidak ada penggantinya. Dia, yakni Abuya, dijadikan pemimpin dalam jamaahnya bukan hasil undian, tapi diterima oleh hati pengikut-pengikutnya. Sistem tukar ganti pemimpin tidak berlaku kerana pengikut atau anak muridnya tidak ada seorang pun yang mahu atau mampu mengambil alih jawatan itu. Yang ketiga, Abuya manusia paling cinta dan takutkan Tuhan. Bacalah sajak-sajaknya, bacalah buku-bukunya. Ni saya cabar kepada musuh-musuhnya. Tengoklah sajak-sajak Abuya berkaitan dengan ketuhanan. Mampukah tuan-puan mendatangkan sajak-sajak yang lebih baik lagi daripada itu? Abuya Asy'ari Muhammad telah meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cinta agungnya, di mana dengan kata lain hidup matinya semua hanyalah untuk Tuhan dan kerana Tuhan. Sebab itu kita dapat lihat dalam jadual dan program hidup hariannya, sepenuh masanya adalah dengan Tuhan. Maka saya ingatkan tuan-puan, penonton, pendengar channel Da'i Rukunan ini, video saya ini, janganlah menganggap saya atau pengikut-pengikutnya orang yang terlalu mengagung-agungkan Abuya. Itu salah besar. Salah besar. Salah sangat. Kenapa? Sesungguhnya saya ini ingin membela kebenaran yang dibawa oleh Abuya. Abuya tidak sesat. Jamaahnya terus hidup. Bukti jamaahnya dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun perkara-perkara yang teknikal atau perkara-perkara yang tuan-puan melihat yang berlaku dalam jemaahnya, semua itu adalah proses. Semua itu adalah proses untuk menilai siapakah di antara mereka ahli-ahlinya yang layak dan yang tidak layak. Kecintaan Abuya terhadap Tuhannya dapat dilihat dalam dua bentuk. Yang pertama, dengarkan baik-baik insya-Allah. Beliau berhabis-habisan dalam mempromosikan Tuhan melalui kuliah rasmi dan tidak rasmi. Di dalam tulisan-tulisan beliau, melalui lirik-lirik nasyid karangan beliau, serta melalui sistem hidup menurut kehendak Tuhan yang dibangunkan dalam jemaahnya. Nasyid-nasyidnya daripada sejak zaman dulu sampai sekarang masih relevan, masih segar, masih menjadi idaman, menjadi tarikan kepada anak-anak muda, kepada anak-anak kecil, kepada kita semua. Yang kedua, bagi orang yang pernah bergaul dengan Abuya, mereka dapat melihat beliau sangat membesarkan dan mengutamakan kehendak-kehendak Tuhan dalam hal ibadah dan akhlak. Beliau sebenarnya
adalah seorang yang zuhud, sabar, berani, pemurah, kasih sayang, tawakal, tawaduk, pemaaf, pemalu, menghormati tetamu, membela jiran, menjaga kebajikan pengikut-pengikutnya dan menziarahi manusia. Abuya sesungguhnya mendoakan musuh-musuhnya dengan kebaikan. Ramainya orang menuduh Abuya ni mengambil kepentingan, pentingkan diri atau menzalimi anak buah. Walhal hakikat sebenarnya dia seorang pemimpin yang sanggup miskin dan susah demi untuk membela orang lain, apatah lagi terhadap anak buahnya sendiri. Saya bongkarkan rahsia ini tuan-tuan supaya tuan-puan di Malaysia ini bertaubat. Saya pun kena bertaubat. Kita semua kena bertaubat. Siapa yang ada sangka buruk, lebih-lebih lagi yang menyesatkan Abuya, wajib bertaubat. Taubat tu memang wajib. Memang dituntut oleh Islam. Apatah lagi menuduh yang bukan-bukan terhadap seorang wali Allah, ketua wali, arif billah, mujadid, mujtahid. Dia belum mati, belum meninggal dunia. Ada orang yang bagi tahu pada saya, Ustaz, sebenarnya Ustaz, saya nak bagi tahu, itu gambarannya, Rasulullah pun wafat, sahabat pun wafat, wali-wali pun wafat. Macam saya tak tahu pula. Jadi Abuya ni dah wafat, dah meninggal dunia. Anak dia lah pengganti sebagai pemuda Bani Tamim. Saya kata, memanglah Rasulullah SAW wafat, dah wafat. Semua orang tahu. Sahabat dah wafat. Semua orang akan mati. Semua itu takkanlah kita tak faham. Tapi Abuya ni, dia Fatah Tamimi. Fatah Tamimi ni, dia tidak akan mati. Dengar elok. Dia tidak akan mati sehingga dia mendapat kuasa negara dan menyerahkan kuasa negara kepada Imamul Mahdi. Jadi dia diraibkan. Bukan kita kata dia dah mati, dia belum mati. Bukan kita kata dia tak mati, dia belum mati. Walaupun siapa pun tengok masuk dalam kubur, dah masuk terang-terang tengok mata tengok masuk dalam kubur, itu tidak menghalang. Menghalang siapa? Bukan menghalang kita. Menghalang Allah daripada melakukan apa yang dia kehendaki. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Jadi kalau kita orang Islam yang faham sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala yang ada sebab musabab mengapa ia harus meraibkan Abuya itu, maka kita terima sebagai harus. Kenapa kita jadi macam orang yang tak faham Islam, tak boleh menerima kekuasaan Allah? Kenapa? Inilah saya nak bagi tahu betapa malangnya bagi orang yang tidak mendapat hidayah. Yang keempat, Abuya mendapat ilmu ilham. Ini saya tak payah hujah panjang-panjang lah kalau dengan Wahabi ni kita tolak sebelah. Jadi sebelum kita nak bincang, nak berdebat ke, nak bersoal jawab dengan Wahabi, kita bahas dulu tajuk akidah ni, Wahabi, pok-pok Wahabi ni. Yang kelima, Abuya dianugerahkan karamah. Yang keenam, Abuya membangunkan jamaah. Yang ketujuh, Abuya menzahirkan kebenaran. Menjadikan Islam sebagai satu cara hidup, role model dalam jemaahnya. Dalam semua bidang. Membawa tajdid, pembaharuan dalam semua bidang. Yang ke-8, Abuya tidak dapat dihalang oleh penentangnya. Sama ada bekas anak muridnya sendiri mahu menghancurkan Abuya ataupun usul-usul musuh Islam untuk menghancurkan Abuya. Tetapi tetaplah Abuya boleh bangunkan semula jamaah baru yang lebih dahsyat, lebih berwibawa lagi. Musuh-musuh Abuya menganggap Abuya telah gagal. Tetapi sebenarnya tidak. Allah Subhanahu Wa Taala terus membantu Abuya. Dia dapat melepasi semua halangan dan akhirnya perjuangannya dapat bangun semula dengan lebih hebat, lebih dahsyat, lebih gagah, berkembang sampai keluar negara. Dan dalam masa yang sama, para penentang yang cuba menghalang perjuangan Abuya tidak mampu untuk membangunkan apa-apa. Cuba kita tengok sendiri. Ada ke jemaah di Malaysia ini yang sehebat jemaah Abuya itu? Ada pun tuan-tuan yang tidak boleh menerima hakikat benda ni. Berjumpa, bertemu, berbincang, berbual. Jangan main tuduh saja. Oh, hebat jemaahnya, ekonomi hebat, tapi akidah rosak. Tuan-puan silap besar. Jangan-jangan bila dibincangkan, bila disoal jawabkan, bila diajak berunding nanti, kemungkinan besar akidah kita yang rosak.
Akidah kita yang cacat sebenarnya. Kita yang tak faham akidah. Kita yang tak faham tauhid. Jangan buat main. Yang ke-9. Abuya umpama tafsiran Al-Quran dan Sunnah bergerak. Yang ni, saya ingatkan jangan kita bawa sembang dengan Puak Wahabi. Dia dengar macam ni, dia terkejut. Dia rasa dah pelik dah sangat ni. Quran dan Sunnah bergerak tu apa? Orang melihat Abuya ni macam Quran dan Sunnah bergerak. Artinya, Abuya ni mujadid, dia menghidupkan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam realiti kehidupan. Tapi kita ni, kebanyakan kita ni boleh bercakap saja. Tapi Abuya mempraktikkan Islam. Itu nak Quran dan Sunnah yang bergerak. Faham tak? Kalau Ustaz Azhar Idris dia kata apa? Faham tak lagi? Faham tak lagi? Macam tu ke? Subhanallah. Abuya menghidupkan dan menggerakkan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam realiti kehidupan manusia. Beliau memberi nafas baru kepada kefahaman Al-Quran dan Sunnah melalui style dan kaedah perjuangan yang dibawanya. Melalui minda-mindanya, melalui kuliah rasmi dan tidak rasmi, melalui tulisan-tulisan dalam puluhan buku dan ribuan sajak-sajak beliau. Bagi orang yang mendengar, membaca mindanya, yang mendapat hidayah, yang mendapat taufik, bagai ada sentuhan taufik hidayah, kerana mendapat suatu kesedaran baru dan dorongan untuk mengamalkan minda, buah fikiran yang diterima. Minda dari orang yang bertakwa, orang yang benar-benar beriman, benar-benar beramal. Seorang wali mendapat ilham. Jadi kalau kita ni asyik mencari salah orang, kutuk sana, perli sana, hentam sana, cemuh sana, maki sini, maki sana, itu bukan wali, itu kuali namanya. Dari sudut akidah, Abuya menghidupkan rasa bertuhan dalam diri dan hati para pengikutnya. Manusia selama ini hanya tahu kita-kita ni Allah itu ada, semua orang tahu, tetapi tidak dapat merasakan peranan dan kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Sedangkan rasa bertuhan yang hidup dalam diri manusia, itulah yang menjadi enjin untuk beribadah, bekerja, hidup dan mati kerana Tuhan, kerana Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kita pada Allah menjadi pendorong untuk beramal. Rasa takut kita pada Allah menjadi benteng dari berbuat maksiat. Dari sudut ibadah, Abuya sangat-sangat memperlihatkan sensitivitinya terhadap Tuhan, di mana beliau istiqamah seumur hidupnya sekitar 15 minit awal menunggu-nunggu masuk waktu solat. Tapi tuan-puan kita, adakah kita boleh istiqamah 15 minit awal menunggu-nunggu masuk waktu solat? Kita, termasuk saya ni, adakah kita istiqamah? Tepuk dada tanya iman tuan-tuan sekalian. Jangan tepuk dada kuat-kuat, nanti sakit dada. Saya nak bagi tahu lagi bahawa Abuya menanamkan rasa bersalah dengan Tuhan setelah selesai sembahyang atau selesai membuat lain-lain ibadah dan pekerjaan. Kebanyakan kita ni bila dah sembahyang, bila dah selesai ibadah, bila dah baca Quran, bila dah selawat, bila dah berzikir, rasa okey, rasa steady, rasa tak bersalah. Tapi Abuya lain. Dia punya sensitivitinya, rasa kehambaannya, rasa bertuhan yang sangat tajam itu. Beliau merasakan bersalah lepas selesai sembahyang, lepas selesai ibadah dan pekerjaan. Abuya menghidupkan roh ibadah. Hingga orang berpuasa tadi dia rasakan pada dirinya kerana apa? Untuk mendidik nafsu. Sampai macam tu. Tu contohnya. Di sudut akhlak pula, Abuya membawa sistem akhlak yang tidak sebagai indah umpama bunga-bunga yang sedang berkembang di taman. Kasih sayangnya ketara kepada semua manusia, tidak kira apa umur atau peringkat kehidupan. Bahkan saya suka menyebutkan di sini bahawa
kasih sayang adalah misi utama perjuangannya. Dan Abuya adalah manusia yang paling sabar menghadapi semua ujian, getir dalam perjuangannya. Dituduh sesat, ditinggalkan pengikut, yang kemudian pengikut pula menentangnya, banyak ujian, terpisah dengan jemaah, 7 tahun di luar negara, 10 tahun dalam ISA, jemaahnya dihancurkan, sakit teruk lagi. Semua ujian itu meletakkan Abuya dan jamaahnya antara hidup dan mati. Tetapi siapa yang membantunya? Allah memberinya kekuatan, kesabaran yang luar biasa menempuh segala ujian pahit itu. Kerana dia adalah satu-satunya hero sebelum zahirnya Al-Mahdi. Dan akhirnya Abuya dapat melepasinya satu persatu. Sehingga akhirnya peribadi, kepimpinan dan didikannya sangat-sangat memberi kesan kepada hati-hati manusia. Kerana apa? Ni rahsia dia. Ni rahsia besar ni. Dengar baik-baik insya-Allah. Kerana beliau telah mengamalkan, mempraktikkan lebih dulu semua minda buah fikiran yang dibawanya. Apa yang dia cakap, dia praktikkan. Kalau kita macam mana? Kalau kita sekali lagi tepuk dada, tanya iman masing-masing. Sendiri boleh jawab. Lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang ke-10, hati manusia berubah olehnya. Ramai sebenarnya, ni cek nak habaq ni, ramai sebenarnya manusia-manusia yang datang kepada Abuya meminta pimpinannya kerana kemampuannya memimpin dan mendidik nafsu dan hati-hati manusia. Abuya mengajarkan sembahyang yang agung. Sembahyang yang agung itu mampu membina pribadi yang agung. Diajar kepada pengikutnya bagaimana untuk memahami dan menghayati solat itu, lahir dan batin, solat-solat mereka, hingga sudah ada murid-muridnya yang berubah daripada pribadi asal. Saya sendiri secara pribadi, kalau saya tak ditakdirkan, kalau saya tidak ditakdirkan untuk bertemu dengan Abuya, subhanallah, masya-Allah, tak tahulah bagaimana hidup saya. Macam manalah hal keadaan diri saya. Saya bersyukur sangat-sangat. Sujud syukur, benar-benar terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi nikmat iman Islam, mendapatkan Abuya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Macam mana orang yang sebegitu baik, hebat, luar biasa, macam Abuya ni, orang kata sesat. Berpuluh-puluh tahun orang kata sesat tu. Sampai hari ni sesat lagi. Subhanallah. Macam itulah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul nak perjuang kepada dituduh sesat. Kita dah tahu dah, akhir zaman sikit orang baik, ramai orang jahat. Pun kita kata Abuya sesat juga. Kita dah tahu dah jamaah anak buah Abuya ni semuanya mengamalkan akhlak kasih sayang. Rokok pun tak hisap. Boleh dikatakan 100% semua ahli-ahli jemaah Abuya tu tidak isap rokok. Kalau sebelumnya merokok, masuk dalam jemaah, akhirnya semua berhenti merokok. Abuya berjaya tu. Kita kata sesat juga. Teruk tak kita ni? Memang teruk lah. Teruk dahsyat tu. Yang ke-11, Abuya mendapat rezeki dari sumber yang tidak diduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah bagi rezeki sebagai jalan keluar. Diberi rezeki itu tanpa diduga. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Abuya terlalu yakin dengan adanya peranan Tuhan yang Maha Kaya dalam membantu kebangkitan Islam. Sebenarnya ramai orang mungkin tidak percaya. Abuya bangunkan perjuangannya betul-betul bermodalkan Tuhan. Merujuk kepada Tuhan. Mengharap kepada Tuhan. Yakin dengan kerja dan bantuan Tuhan. Abuya sendiri telah membuktikan dirinya
Setiap pejuang-pejuang yang sanggup baiki diri dengan takwa, semayang malam, bertaubat, tebus dosa, bersedekah, berkasih sayang, wirid, doa, maka nescaya Allah akan tunaikan janjinya. Yang ke-12, orang yang sayang terlalu sayang, yang benci terlalu benci. Sayangnya orang kepada Abuya sampai sanggup berkorban habis-habisan dan hidup mati digunakan untuk ikut membantu perjuangannya, perjuangan kebenaran, perjuangan Islam tulen. Kerana komitmen yang sebeginilah, pengorbanan yang sebeginilah, sehingga Abuya Asy'ari Muhammad membangunkan jamaahnya tanpa meminjam dengan bank dan tidak berhutang. Taat setia yang dibuktikan oleh pengikutnya sangat luar biasa. Hinggakan semua arahan beliau untuk perjuangan Islam semua terlaksana. Alhamdulillah. Tetapi yang benci tak mampu mengawal diri kerana rasa benci yang keterlaluan. Pakai sihir. Sihir wah cakap sama lu. Dahsyat betul ni puak-puak ni ya. Allahu Akbar. Di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala nak dedahkan musuh-musuh atau penentang-penentang itu semuanya. Supaya mereka dapat menilai diri dan masyarakat juga dapat menilai. Supaya mereka dapat menilai diri dan masyarakat juga dapat menilai. Setelah cuba menghancurkan jamaah Abuya, mana ada jemaah perjuangan mereka? Konon-kononnya. Adakah mereka buat lebih baik demi agama bangsa dan negara? Jawapannya tidak. Tetapi kebenaran yang Abuya zahirkan cukup indah, mampu menawan hati setiap insan. Yang benci kerana orang itu tak mampu melawan hasad dengkinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang dibawanya, keselamatan yang ditawarkannya jauh lebih hebat. Terserlah bersama mukjizat-mukjizat yang begitu besar. Pun masih ada yang menolak penuh dengan hasad dengki. Maka, dengarkan tuan-tuan sekalian. Maka, tidak peliklah kalau hal itu juga berlaku kepada Abuya. Dan yang terakhir, yang ke-13, Abuya pejuang kasih sayang. Mempraktikkan kasih sayang, melancarkan era kasih sayang. Kasih sayang sungguh, ketara sungguh. Walaupun ditahmah, walaupun difitnah, Abuya tidak melatah atau melenting. Kalau menjawab sekalipun, Abuya menulis dengan membawa hujah ilmiah serta penuh hikmah tanpa memalukan siapa. Subhanallah. Akhlak Abuya sungguh dahsyat. Tuan-tuan sekalian, sewaktu beliau ditangkap secara ekstradisi, Abuya dan para pengikutnya seorang pun tidak memberontak. Seorang pun tidak memberontak. Bahkan dan di dalam ISA pun Abuya sangat memberi kerjasama. Bahkan boleh berkeluarga pula dengan pihak keselamatan. Bahkan lagi, Abuya tidak berdendam dengan kejahatan orang kepadanya. Malah dia mendoakan musuh-musuhnya. Salah satunya ialah yang berbahagia mulia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Didoakannya. Sehingga kan dikatakan di barat yang amat memusuhi Islam serta menganggap Islam ni agama keganasan, rombongan penasyid-penasyid Abuya dihantar oleh Abuya pada tahun 2003 ke seluruh Eropah. Bahkan dilayan, mendapat sambutan, subhanallah, dilayan dengan mesra. Akhirnya, penasyid-penasyid Abuya ini diterima, boleh menyebarkan sayapnya ke seluruh Eropah, terutama England, Jerman dan Perancis. Dilayan keluar masuknya dengan penuh kemesraan. Rupa-rupanya Barat menerima pendekatan dakwah Abuya yang membawa kasih sayang dan sangat menghargai wanita. Tapi kita di Malaysia ni, Abuya sesat, ta'asub dengan Abuya, mendewa-dewakan Abuya. Abuya dah mati-matilah. Kenapa terlampau ta'asub sangat? Ini orang Arkam lah ni, nak menghidupkan doktrin Arkam. Dia orang tuduh macam-macam. Sebagai rumusannya tuan-tuan, saya nak bagi tahu Abuya memang seorang mujaddid. Tunggulah saat dan ketikanya. Jadi buat masa ni tak boleh tuduh, tak boleh nak kata pun
Tak boleh nak kata sesat. Tuan-tuan tengok nanti insya-Allah. Majoriti di Malaysia ni kata mati, dah mati dah. Tapi dia belum mati lagi sebenarnya. Dia adalah Fatah At-Tamimi. Keturunan Bani Tamim. Bahkan Ahlul Bait. Keturunan Rasulullah SAW. Bila dia datang zahir nanti terkejut beruklah kita ni. Saya pun akan terkejut juga. Kalau tuan-tuan lagi terkejut, saya pun terkejut. Walaupun saya tahu dia akan zahir, saya pun terkejut juga nanti insya-Allah. Tuan-tuan lagi terkejut. Digambarkan kejutan tu nanti, terkejutnya kita ni. Orang kata apa? Terkejut beruk. Beruk pun tak terkejut. Tara tu, kita terkejut lagi teruk daripada beruk tu. Nak kata, kita memang terkejut. Kenapa gamak-gamak ni kita terkejut? Sebab ramai orang Malaysia anggap dia mati. Ramai orang Malaysia anggap dia sesat. Ramai orang Malaysia anggap dia tak betul. Sampai tahap tu. Tiba-tiba hidup lagi. Subhanallah. Zahir lagi. Dengan wajah yang muda. Subhanallah. Handsome. Cantik. Lawa. Tak terkejut ke? Tokoh Jud lah sangat. Tokoh Jud Oden. Jadi tuan-tuan, seruan saya, terutama diri saya pun masih lemah. Dosa pun banyak. Marilah kita sama-sama baiki diri. Nak baiki diri asyik gagal je. Nak jadi orang baik susah sangat. Cuba lagi. Moga-moga kita berjaya. Ampun maaf daripada saya yang berdosa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.